Baik, untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan penganalisis ekonomi daripada Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Fazil. Okey, sementara kita nak menantikan apa kemaskini ataupun perkara-perkara yang mungkin ada perkembangan lah melihat kepada MOU dan juga apa saja yang berkaitan dengan pembekuan pengambilan kerja daripada Indonesia. Tetapi untuk waktu ini mungkin Prof boleh beri sedikit pandangan melihat kepada impaknya kepada ekonomi dan juga produktiviti dalam negara. Bagaimana boleh kita fahami kalau kita lihat kepada warga kerja ataupun pekerja-pekerja asing daripada Indonesia ni jumlahnya jutaan orang ataupun individu yang mencari nafkah di Malaysia daripada segi sektor pembinaan, daripada sektor peladangan, malah daripada sektor perkhidmatan pembantu rumah pun 3/4 lah boleh dikatakan daripada warga Indonesia. Mungkin boleh dikongsikan impak pemberhentian serta-merta untuk waktu ini pekerja asing daripada Indonesia kepada ekonomi dan juga produktiviti negara. Ya, Fazil, memang betul kalau kita lihat impak kepada ekonomi negara kita apabila Indonesia mengambil keputusan untuk membekukan pekerja asing daripada negara mereka ke kita, kita dapati bahawa ini akan memberi kesan ekonomi kepada negara kerana kalau kita lihat pada masa ini, industri pembuatan berdepan dengan kekurangan 1.2 juta pekerja diikuti dengan industri pembinaan yang kekurangan 550,000 dan juga peladangan yang masih lagi kekurangan 120,000 pekerja. Dan kalau kita lihat sektor peladangan pada masa ini apabila mereka kekurangan pekerja dijangka akan berdepan dengan kerugian mencecah 30 bilion ringgit. Dan juga apabila sektor pembuatan mengalami kekurangan pekerja, banyak projek terpaksa ditolak oleh majikan kerana mereka tidak mempunyai jumlah pekerja yang mencukupi. Walaupun Indonesia bukanlah negara sumber yang nombor satu untuk kita sebab nombor satu adalah Bangladesh, tetapi Indonesia masih lagi menyumbang lebih kurang 35% daripada pekerja asing. Dan jika ini berterusan, kita jangkakan setengah sektor terutamanya peladangan dan sebagainya akan mula menunjukkan kemerosotan dari segi pendapatan untuk separuh tahun kedua tahun ini. Prof, mungkin boleh diberi sedikit bantuan untuk kita fahami. Tadi disebutkan kalau diikutkan Bangladesh lah lebih banyak kalau kuantiti daripada jumlah pekerja asingnya itu. Tetapi jumlah warga kerja daripada perkhidmatan daripada Indonesia juga ramai. Apabila diberhentikan serta-merta untuk waktu ini, disebutkan tadi peladangan antara yang akan terjejas teruk. Mungkin boleh dikongsikan sektor-sektor lain yang mungkin akan terkena tempias dan apa kesannya kepada rakyat dan juga pengguna. Kita tahu bagi sektor-sektor yang memerlukan khidmat dan juga kepakaran ataupun tenaga kerja daripada warga asing ni tak ramai ataupun mungkin tidak begitu popular untuk rakyat Malaysia untuk menyertainya. Mungkin boleh dikongsikan daripada sudut itu. Ya, kalau kita lihat memang betul lah Indonesia walaupun dia menyumbang 35% pekerja seperti yang Fauzi sebut tadi, majoriti khidmat pekerja Indonesia ini adalah untuk sebagai pembantu rumah di Malaysia. Dan ini boleh menyebabkan bahawa kalau kita lihatlah dari sudut majikan mengalami kesukaran untuk mendapatkan pekerja sebagai pembantu rumah, ia ini bukan saja akan menjejaskan dari segi produktiviti rakyat negara kita, malahan dia akan menimbulkan satu situasi yang mana mungkin rakyat kita terpaksa, orang kata mungkin ada yang terpaksa berhenti kerja kerana terpaksa menjaga anak, dan ini akan menjejaskan sumbangan keseluruhan kepada ekonomi negara disebabkan pekerja Malaysia sendiri terpaksa berhenti kerana terpaksa menjaga anak ataupun isi rumah. Dan ini yang kita bimbangkan sebab kalau kita lihat bukan sahaja selepas pandemik ini kecenderungan untuk pekerja kembali ke pejabat dengan isu kesesakan jalan raya, dengan isu kesihatan, dengan isu orang kata pendapatan ataupun perniagaan belum lagi mencapai prestasi seperti sebelum ini, maka jika tiada pembantu rumah yang boleh diambil oleh isi rumah, maka ada kemungkinan akan berlaku orang kata situasi yang mana lebih ramai lagi pekerja Malaysia yang berhenti kerja kerana mereka tidak ada sesiapa untuk menjaga isi rumah ataupun anak-anak mereka.
Alang-alang Prof mengatakan ataupun menyentuh tentang sektor perkhidmatan pekerjaan dalam negara untuk rakyat Malaysia. Kalau boleh saya nak tanyakan pada waktu ini berkaitan dengan cadangan baru-baru ini melihat kepada pelaksanaan 4 hari bekerja dalam tempoh seminggu. Senang kata 3 harilah bercuti untuk tempoh seminggu. Mungkin sedikit pandangan daripada Prof walaupun masih lagi di peringkat cadangan dan ini yang disebutkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Ini adalah di peringkat penelitian dan juga kajian saja, tetapi kalau kita lihat pada cadangan ni mungkin ramai yang bersetuju dan mungkin di pihak bajikan dan juga pihak-pihak yang lain mungkin tidak bersetuju. Pandangan Prof untuk melihat kepada apa impaknya apabila dilaksanakan 4 hari saja bekerja terhadap produktiviti dan juga ekonomi negara. Ya, kita harus melihat, mengkaji cadangan bekerja 4 hari seminggu ini kerana kita lihat banyak negara telah mula melaksanakannya, tetapi ianya tidak boleh dilaksanakan secara pukal. Dia mesti bergantung kepada industri ataupun jenis pekerjaan dan juga bergantung kepada bagaimana pekerja boleh menyumbang dalam masa 4 hari tersebut. Dan juga satu lagi situasi yang kita boleh fikirkan iaitu semasa era pandemik dan endemicity ini ada satu lagi jenis pekerja dipanggil nomad digital. Maknanya tak semestinya bekerja di pejabat tetapi boleh bekerja di mana sahaja. Oleh itu saya lihat memang haruslah dibuat kajian kerana memang ada beberapa orang kata negara yang telah menunjukkan peningkatan produktiviti apabila dikurangkan waktu bekerja kepada 4 hari, tetapi ianya mesti bergantung kepada industri-industri tertentu dan bukan secara pukal. Baik, itu antara yang disebutkan ataupun sedikit cadangan melihat kepada cadangan pelaksanaan bagi cadangan bekerja 4 hari dalam tempoh seminggu. Ini sebenarnya saya nak relatekan dengan diskusi pada malam ini dalam dialog 3 penjuru yang mana topiknya adalah seminggu kerja 4 hari yang mana kami menampilkan 3 orang panelis iaitu Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri di UMK, Presiden MTUC Muhammad Effendi Abdul Ghani dan juga Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Anda boleh saksikan malam ini jam 8.30 malam. Topiknya begitu seksi sekali untuk kita semua, seminggu kerja 4 hari. Apa pun terima kasih kepada Profesor Mada Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Penasihat Ekonomi Putra Business School yang mana berkongsi yang pada awal tadi, yang mana berkongsi pandangan melihat kepada sejauh mana impak dan juga kesannya terhadap ekonomi dan juga produktiviti negara apabila pemberhentian serta-merta pengambilan warga tenaga kerja asing daripada Indonesia. Dan di akhir tadi sempat juga beliau berkongsi pandangan melihat kepada cadangan pelaksanaan 4 hari bekerja seminggu. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.